untuk memberikan kerana pentadbiran lemah, rasuah meluas, jadi bagilah sikit sebanyak BRIM dan sebagainya supaya rakyat boleh terlupa dengan rasuah besar, ya, 250 juta. Ya. Siapa nak bangkit 3 bilion? 3 bilion berangkat bangun, saya jawab. Ya, betul belum? Siapa 3 bilion bangun? Tak ada bangun ya, Pak? Ya? Tak ada bangun. Ini perangai ahli parlimen BN UMNO khususnya. Dia jerit 3 bilion, saya bagi laluan tak berani bangun. Bangun. Ya, bagus lihat. Itulah cara mereka menyebarkan fitnah. Bila kita cabar dia bangun, dia tidak berani bangun. Kerana apa? Kerana hujannya fitnah. Dikeluarkan di zaman pentadbiran Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri. Saya dipenjara. Ya. Terima kasih. Dan saya jawab pertama, nafikan, ya kalau pertama diperbarui. Ya. Ditegaskan oleh Timbalan Perdana Menteri. Bila saya kata kepada Timbalan Perdana Menteri, okey, saya setuju. Buka akaun saya, buka akaun Timbalan Perdana Menteri. Langsung tak jawab. Ya. Dan saya bangkit pula. Siapa yang bayar sewa Timbalan Perdana Menteri bila jadi menteri di Kuala Lumpur? Bila jadi menteri besar, datang jadi menteri, siapa bayar sewa? Terus tak jawab. Sudah jadi tak? Saya tak sambung bab tu, jangan bimbang. Saya salah, saya tak sambung. Cuma saya nak jelaskan, saya jawab harus ada siasatan terbuka. Semua akaun saya dan keluarga saya, dan juga semua akaun dan keluarga Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri-Menteri. Ya, boleh. Itu pertama. Keduanya, Badan Pencegah Rasuah pada itu pengurusi, sebelum saya FPRM, datang menemui saya di penjara Sungai Buloh. Dan saya bagi kerjasama penuh. Tapi saya tidak tahu apa berlaku pada siasatan itu. Rupa-rupanya siasatan dilakukan semua akaun di Malaysia, di Singapura, di United Kingdom. Dan 4 tahun kemudian laporan disiapkan. Ada arahan peringkat tertinggi untuk membekukan supaya jangan dilapor siasatan itu. Sudah, ini pentadbiran apa begini? Saya hanya tahu setelah ketua penyiasat BPR, bila Arau dengar, terima kasih. Bila ketua penyiasat BPR berhenti, kemudian dia buat affidavit di mahkamah menyatakan dia mengetahui siasatan, dia pergi ke London dan UK dan Kuala Lumpur dan Singapura, siasat, dan mendapati tidak ada asas sama sekali terhadap bukti yang dibangkitkan. Saudara, bila laporan itu menyebelah kita, dipadamkan. Seperti mana kes malam saya menang dalam isu 60 juta, tidak dilaporkan dalam media. Politik apa begini? Sebab itu bila saya tanya 3 bilion, tak ada yang bangun sebab mereka tahu mereka tidak berani memfitnah secara terang-terang begini. Pematang Pauh, saya minta izin, terima kasih. Oleh kerana sebelah sana tak berani bangun, maka saya bangun. Ya. Pasal itu cabaran terbuka. Saya juga berpendapat kita harus tunggu cabaran yang sama daripada Pekan dan Pagoh sebelah sini untuk kita dedahkan pula. Belau berani tak dia buat cabaran terbuka begitu? Nah, boleh? Tak ada, nah? Baik. Apakah yang berhormat Pematang Pauh maksudkan bahawa siasatan BPR itu adalah yang diketuai oleh pengarah siasatannya Abdul Razak bin Idris, kad pengenalan 4906-2607-5069 yang beralamat di 7259 Jalan Geliga, Taman Setia, Gombak, Kuala Lumpur, yang menyebut perenggan pertama, saya pengarah Badan Pencegah Rasuah Malaysia. Apakah ini dimaksudkan? Yang kedua, saya bekerja di BPR mulai 1974 sehingga bersara 2004. Yang ketiga, sebagai pengarah siasatan BPR Malaysia 99, saya telah mengarahkan siasatan dijalankan di bawah Akta Pencegahan Rasuah 97 ke atas akuan bersumpah Datuk Abdul Murad bin Khalid yang diterbitkan dalam akhbar tempatan.
Datuk Murad ni kita tahu 2-3 hari lepas didatangi lagi oleh ejen-ejen kerajaan, ugut dia lagi. Kita tahu nama pegawai ni. Ugut, jangan sekali-kali kamu Datuk Murad membuat kenyataan penafian. Walaupun dia pernah mengunjungi Permatang Pauh waktu dirawat di Munich, minta maaf kerana dia telah dipaksa. Keluarganya diugut. Kita tahu. Tapi tak apa, teruskan permainan itu. Siasatan telah dijalankan oleh cawangan di bawah penyelidikan saya di Ibu Pejabat BPR. Siasatan dijalankan secara mendalam, menyeluruh, teliti, termasuk keluar negara, Singapura dan United Kingdom. Siasatan itu menghasilkan keputusan tiada sebarang kes terhadap Datuk Seri Anwar bin Ibrahim atau sesiapa berhubung akuan bersumpah tersebut, dan saya mengarahkan siasatan ditutup. Ditutup. Tiba-tiba adalah 2-3 kerat, kumpulan pertubuhan, pekesong, pekasong dan sebagainya, buka balik kerana mereka telah berjaya. Strategi kitar semula ini menyebabkan SPRM membuat arahan buka semula kes Gombak. Strategi yang sama sekarang ditujukan menekan Permatang Pauh. Bertarung di gelanggang terbuka tanpa urutan fitnah, mereka tak mampu. Sebab itu bila kita cabar, mereka tak mampu bangun dan mempertahankan. Siasatlah. Bagus kita pun tahu. Saya setiasa politik Kota Tinggi. Satu ketika, jenaka popular di Johor waktu Pempaguh menjadi menteri besar ialah kecuali tanah kubur dan angin saja yang dia tak jual. Saya akan sambung sesi berikut. Terima kasih Tuan. Terima kasih Pengurusi. Telah membaca laporan oleh BPR yang ditandatangani pengakuan bersumpah oleh Abdul Razak Idris. Dan saya, walaupun itu dilakukan, soal siasatan saya tidak bangkit. Kalau saya tidak akan menghalang, saya akan bagi kerjasama. Tetapi yang saya kesalkan ialah ada dekat-dekat rakan saya yang sanggup terus-menerus begitu. Kalau ada bukti lain yang dikemukakan, saya tak ada masalah. Kita boleh berbeza politik, tetapi untuk begitu terus-menerus tak perlu. Dan ini pengurusi harus ingat, ditohmah, difitnah semasa saya di penjara. Tak ada ruang untuk menjawab. Dan saya juga terima kasih kerana tidak semua ahli-ahli yang berhormat yang sebelah sana menggunakan kesempatan pada masa saya dalam penjara. Saya terima kasih. Ya. Ada beberapa kerat yang nak melonjak cepat naik. Itu memang dia celupa lebih. Tapi umumnya tidak. Saya akui dan saya juga teliti, dan teman-teman saya di sini pun juga laporkan begitu. Tetapi yang saya nak jelaskan di sini ialah perbahasan kita tentang isu perbekalan tambahan ini merujuk kepada pengurusan. Kalau ini sebagai contoh bagaimana sudah layani mana-mana rakyat Malaysia kebetulan namanya Anwar atau Ketua Pembangkang, apa jaminan rakyat yang yang berbeza pendapat akan diapa-apakan? Ya. Kita harus ingat, belum tentu selama-lamanya kita berkuasa. Ya. Ini harus ada sedikit humility, tawaduk untuk mengakui. Ya. Ya. Saya pernah pangku Perdana Menteri, sekarang dan masuk penjara, sekarang Ketua Pembangkang. Belum tentu ahli yang berhormat daripada Pasir Salak tidak masuk belah sini dan kami belah sana. Itu pun kalau dia menang. Jadi patutnya adalah sikap begitu. Jadi kita boleh berbincang dan berdialog secara tenang dan cara waras, walaupun kita berbeza pendapat.